terbang. Okay, jadi untuk kapal air, okay, ini adalah ship, okay, kapal. Okay, dia akan melibatkan 6 degree of freedom system. 6 degree of freedom, okay, dia akan ada 3 linear motion dan 3 cyclic motion. Okay, 3 cyclic motion. Okay, daripada ni yang 3 linear motion tu adalah okay. Search, okay, search tu adalah ke depan ataupun ke belakang. Okay, search tu maksudnya dia depan atau belakang. Okay, dia gerak depan belakang. Apa lagi? Sway. Okay, sway maksudnya dia bergerak kiri ke kanan. Okay, kiri kanan. Okay, yang tu adalah sway. Kemudian heave. Okay, kalau heave tu maksudnya dia gerak sama ada dia gerak ke atas ataupun bawah. Heave up or heave down. Okay. Dan untuk 3 cyclic motion tu dia akan ada yaw ni terhadap paksi Y. Okay, yaw adalah terhadap paksi Y. Rolling, okay, roll adalah terhadap paksi X. Dan pitching, okay, pitch up, pitch down, okay, dia adalah terhadap paksi Z. Okay, terhadap paksi Z. Kalaulah kita ada kapal macam ni. Okay, kedudukan kapal tu mesti macam ni. Okay, kalau pitch tu maksudnya dia pitch up maksudnya dia depan dia ni naik atas. Okay, pitch up. Okay, kalau pitch down tu maksudnya depan dia ni turun bawah. Okay. Untuk kapal dia ada istilah dia yang tersendiri. Okay, kalau you kerja kapal ataupun kerja kapal lah. Okay, dia ada istilah sendiri. Yang kat depan tu nama dia bow. Okay, belakang nama stern. Okay, port tu sebelah kiri, okay, sebelah kanan dia nama starboard. Okay, nama dia starboard. Okay, dia panggil yang port ni sebelah kiri sebab setiap kali mereka berlabuh, okay, berlabuh dekat pelabuhan, okay, dekat port, mereka akan berlabuh sebelah port. Okay, dan binaan dia pun berbeza. Dia kena reinforce yang sebelah port tu sebab nanti dia akan kadang-kadang dia akan langgar pelabuhan tu, quay dia tu. Okay, jadi penamaan dia ni lah, okay, dia ikut penamaan kapal tu sendiri. Okay, sekejap, saya dah record ke? Okay. Okay, jadi untuk kapal, okay, cyclic precision causes cyclical change of gyroscopic couple. Okay, sebab dia berulang-ulang. Okay, dia berulang, precision tu dia berulang. Jadi dia akan menyebabkan fatigue failure. Dan occur gyroscopic effect if yawing and pitching but not if rolling. Okay, dia hanya gyroscope effect tu bila hanya ada yawing ataupun pitching saja. Okay, dan selalunya dia dikontrol by restraining the spin. Okay, jadi dia akan control speed of engine lah. Okay, spin. Okay. Spin is assumed to be clockwise. A view from the stern. Stern tu adalah belakang dia. Okay, stern. Okay. Jadi daripada belakang dia adalah ikut arah jam. Okay, selalunya arrow tu selalunya dia akan adalah menuju ke depan. Okay, artinya boat tu bergerak ke depan. Okay, jadi bila you nak arrow ni ke depan, you punya engine tu dia akan bergerak clockwise dilihat daripada belakang. Okay, dilihat daripada belakang. When the boat turn left or right, okay, a yawing position will be present. Okay, kalau dia bergerak, kalau boat tu sendiri yang bergerak ke kiri atau ke kanan, dia akan ada yawing dia. Okay, dia akan yawing position. Okay, jadi untuk example kita ambil contoh yang ni. Okay, mass moment of inertia of a rotor rotating at 2400 rpm on board with a 96 km per hour is 3280 kg/m². Okay, jadi yang ni I dia. Describe the gyroscopic effect of on the boat if it undergoes a 9 degree, a total of 18 degree pitching. Assume motion is harmonic where the period is T 24 second. Okay, jadi untuk penyelesaian boat, okay, untuk gyroscopic effect on boat,
dia apa tu, dia punya precision tu dia guna simple harmonic motion punya representation. Okay, jadi kita extract maklumat yang ada. I ni N, okay, N adalah spin, V tu adalah kelajuan dia, dan pitching tu ni adalah simple harmonic motion. Okay, punya representation 24 second. Okay, T dia adalah 24 second. Jadi disuruh cari M prime dia berapa. Okay, jadi untuk pengiraan kita cari spin tu, nilai spin berapa. Dan spin 2400 maksudnya 80 pi. 80 pi radian per second, dan arah dia dia ke depan, dan direction dia, rotation dia adalah clockwise view from stern. Kita tengok daripada belakang. View from stern. Jadi yang ni adalah paksi untuk spin. Yang ni adalah paksi untuk spin. Kemudian untuk precision, precision dia ada dua. Sekarang ni sepatutnya dia ada dua. Siapa yang ni pitching. Yang ni satu saja, pitching. Yang ni jadi dalam kes ni dia hanyalah pitching. Jadi pitching tu dia akan terjadi pada paksi ni, paksi Z ni. Paksi Z, dan diberitahu dia pitching, amplitude dia 9 degree. Jadi kalau kita guna simple harmonic motion punya representation, theta tu dia sama dengan P sin omega Ft. Jadi frekuensi kita adalah 2 pi per T. Jadi yang tu adalah omega F dia. Dan untuk amplitude ni kita, amplitude tu maksudnya dia pitching dia 90 degree, 9 degree. Dia akan naik 9 darjah tu. Yang tu adalah amplitude dia untuk V. Jadi untuk precision, untuk precision maximum kita gunakan d theta per dt. Guna equation ni, omega f v sin omega f per t. Semasa precision maximum, nilai ni akan jadi 1. Semasa maksimum nilai ni akan jadi 1. Jadi bila ni 1, kita hanya ada yang ni omega f dan v. Omega f dan v. Jadi precision dia adalah maksimum. Nilai maksimum untuk ni v darab dengan omega f. V darab dengan omega f. Kita dapat maksimum precision dekat sini. Maksimum precision. Boleh sesiapa tolong kirakan nilai-nilai ni? Yang ni tadi 80 pi. Yang ni V ni sepatutnya dapat 0.05 pi. V. Kalau yang ni dia akan jadi pi per 12. Pi per 12. Darabkan kat sini. Akan dapat pi precision max. Precision max. Ada siapa yang kira? Precision, ada sesiapa yang kira? Kejap. Okay, saya tunggu. Doktor? Ya? T tu 24 T tu 24 second. Oh. Okay.
Ada? Ada siapa yang dapat jawapan? V 9.180 pi pi darab bahagi 0.04. Kita dapat V max, precision max dia sama dengan 0.04 okay. Sama tak? Sama doktor. Okay. Sama. Okay, jadi 0.04112. Okay. 112. Okay, radian per second. Dan arah dia adalah di ke atas Okay, pitching ke atas maksudnya kapal tu dia bergerak macam tu. Pitching tu maksudnya dia dia terjongkit ke atas. Okay. Dia terjongkit ke atas. Jadi rotation tu dia akan jadi macam tu lah. Okay, macam tu. Jadi dia punya rotation tu adalah counter clockwise. Okay. View from sebelah kanan. Starboard. Okay. Daripada starboard. Okay. Jadi you akan dapat arrow dia ke arah you. Okay. Ke arah you. Jadi daripada pitch ni, daripada precision ni dan spin ni kita boleh tahu arah untuk M. Okay, arah untuk M ke sana, ke sana, ke sana. Okay, ada pusing ke sana, ke sana. Okay, jadi M tu kita dapat dia ke atas. Okay, yang ni M. Okay, you akan dapat M tu ke atas, thumb tu, sekejap, salah, thumb, middle finger. Ni ke sini, ni ke sana. Okay, betul lah. Okay, you punya jari hantu you akan pergi ke atas. Okay, jadi yang tu adalah M. Okay, tapi untuk force precision yang kita nak adalah M prime. Okay, M prime ni. Okay, jadi bila M tu ke atas, jadi M prime you adalah ke bawah. Okay, bila ke bawah maksudnya kapal tu dia akan berputar clockwise view from top. Okay, clockwise view from top. Okay, M prime. Okay, clockwise view from top. Okay, jadi untuk pengiraan ni, you masukkan nilai precision, I dan spin. Okay, you akan dapat nilai M. Okay, selepas tu daripada tu, cari M prime. Okay, M prime dia adalah nilai yang sama yang dapat dekat sini, tapi dia akan direction dia adalah opposite. Okay, opposite maksudnya you kena letak dekat sini adalah clockwise. Okay, view from the top of the ship. Okay, dia akan clockwise macam tu. Okay, and kalau dia moment dia M prime tu bentuk macam tu, maksudnya kapal tu dia akan ada tendensi untuk membelok ke kiri. Kejap. Kalau macam tu, belok kanan. Okay, dia akan ada tendensi belok ke kanan. Okay, you kena tengok arrow ni. Okay, arrow ni lepas tu seolah-olah you duduk atas kapal tu. Jadi kalau dia ada rotation macam tu clockwise, maksudnya kapal tu dia akan ada tendensi untuk membelok ke kanan. Okay, membelok ke kanan. Okay, jadi untuk jawapan tu ini kena letak ni. The ship tends to turn right or left. Okay, untuk kes ni dia ada tendensi untuk bergerak ke kanan. Okay, kapal tu Okay, nilai untuk M prime ada siapa yang dapat tak? Sini saya dapat M prime 33,000. 33,897 Newton meter. 32,803. Okay, hampir kot. Okay, hampir sama. Okay, yang penting 33,000 tu ada 34,000 betul ya? 34,000 jauh ke? Dekat lah 34,000. Dia 33,897. Doktor punya apa nama tu? Saya guna spin tu 80 pi. Precision kita ambil precision 0.04112. 0.0? 0.4112. 411. Oh, saya punya 0.0419. Okey. Hampir lah. Okay, Doktor nak tanya. Ya?
Kalau 34,000 tu dia 34,000 Newton meter, maksud dia tu apa doktor? Macam kekuatan dia nak membelok ke apa? Yang tu kesan dia pada pada enjin tu. Sekarang ni ada enjin yang Kesan moment besar ke ni. tu? Kesan moment pada enjin ke? Dia akan kesan moment pada enjin. Kesan moment pada enjin dan pada masa yang sama dia akan bagi kesan terhadap kapal tu sendiri. Kapal tu sendiri. Bila dia ada kesan moment pada enjin, dia akan ada bagi kesan kepada kapal tu. Jadi kapal tu pun akan turut sekali bergerak membelok ke kanan. Kesan ni. Dia bagi kesan semua. Dia bagi kesan pada kapal, dia bagi kesan pada bolt atas kapal tu. Boleh? Dah habis ni satu lagi. Yang ni untuk jawapan apa? Okey, 2. Saya lupa. Sebenarnya dia ada 2 jawapan. Yang ni, soalan ni dia kena ada 2 jawapan. Satu bila mana dia pitch upwards, sebab dia precision tu, precision tu dia arah dia akan berlainan semasa dia pitch upwards, maksudnya dia akan naik atas. Tapi bila dia pitch downwards, yang ni dia akan terbalik. Arrow ni dia akan terbalik. Jadi untuk jawapan yang ni, you akan dapat dia ada tendensi bila dia pitch upwards, kapal tu rasa macam nak pergi ke kanan. Tapi kalau dia pitch downwards, kapal tu dia akan rasa nak pergi ke kiri. Yang ni. Pitch downwards tu maksudnya kapal tu seolah-olah macam nak turun ke bawah. Dia nak diving. Dia nak diving. Jadi dia akan ada precision macam ni. Rotation tu. Dan dia akan menyebabkan kapal tu nak pergi ke kiri. Dia akan pergi ke kiri. Tendensi dia akan pergi ke kiri. Nilai dia sama. Nilai untuk M prime pitch downwards ataupun upwards, dan M tu dia sama. Nilai dia sama tapi dia punya arah tu yang berlainan. Kena tengok satu-satu. Jadi arah ni dikira dalam jawapannya akan ada satu markah dekat sini dan satu markah dekat sini. Jadi pastikan you ada tulis direction dia, view from where, lepas tu yang ni pun ada satu markah selalu. The ship tends to turn right ke, turn left ke. Dan dekat sini selalunya akan ada 3 markah. Dekat gambar rajah ni dia selalunya akan ada 3 markah. Sebab you kena letak arrow dan direction, rotation tu, untuk spin, untuk precision dan juga untuk M prime. Jadi selalunya gambar rajah ni akan ada 3 markah. Untuk pengiraan ni selalunya dia akan bagi satu markah dekat sini, satu markah dekat sini, satu markah dekat sini, satu markah dekat sini. Yang gambar rajah ni kalau boleh, kalau kalau boleh buat asing-asing. Kalau yang ni you ada satu pitch upwards, yang ni satu gambar rajah. Pitch downwards satu gambar rajah. Untuk soalan yang lain pun sama. Kalau dia ada 2 case, dua precision tu you kena buat asing-asing. Dan selalunya markah ni banyak dekat sini lah. Untuk kalau you betul buat semua arah dan arrow dan direction dia ni, rotation ni, baru you dapat markah tu. Ada soalan? Saya sudah habis yang ni untuk land vehicle kita tak akan bincang sebab dia dah dikeluarkan daripada you punya ianya dah dikeluarkan daripada you punya syllabus untuk land vehicle. Tapi nota yang saya bagi tu ada, untuk gyroskop tu ada nota. Daripada situ you boleh nampak dia kita abaikan sebab dia ada centrifugal force yang lebih besar berbanding gyroscopic couple. Doktor. Ya? Yang tadi tu, yang